You have to believe in yourself. You have to believe in your ability. You are capable of anything. You can achieve any dream. Please don't limit yourself. Don't live your life limited. It's not all sadness and misery. Life's a challenge, but you will succeed. Take control of how you feel in every circumstance. Work on yourself daily. Your story's far from done. The best is yet to come. To achieve, you must believe. You can live out all your dreams. Persevere, you'll make it through. What you need is all in you. When you believe, you will achieve. You can live out all your dreams. It's about time you knew the truth. You got the power all in you. Anything, you can be your true self. Don't need to follow society. Never forget that you're blessed. Give thanks for everything. Even the hard times will turn out to be blessings. No matter how you feel, you can learn from pain. It's there to make you great. Your story's far from done. The best is yet to come. To achieve, you must believe. You can live out all your dreams. Persevere, you'll make it through. What you need is all in you. When you believe, you will achieve. You can live out all your dreams. It's about time you knew the truth. You got the power all in you. To achieve, you must believe. You can live out all your dreams. Persevere, you'll make it through. What you need is all in you. When you believe, you will achieve. You can live out all your dreams. It's about time you knew the truth. You got the power all in you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua anak-anak pelajar. Madam harap semuanya berada dalam keadaan sihat dan ceria dan bersemangat untuk menjalani program kita pada malam ini. Dan program kita malam ini adalah program Ready for PSPM1 Keep Steady. Okay, yang dianjurkan oleh unit kimia KMKT yang akan membincangkan 30 soalan objektif yang telah pun semua pelajar buat pada hari Isnin yang lepas. Okay, barisan penceramah kita pada malam ini ialah barisan penceramah ataupun pensyarah daripada unit kimia
dan juga pesyarah anak-anak pelajar semua yang sangat berpengalaman dalam mengajar subjek kimia lebih daripada 10 tahun lah dalam bidang kimia dimatrikulasi. Okay, yang pertama ialah Encik Muhammad bin Seman yang akan membincangkan soalan daripada nombor 1 hingga nombor 8, dan seterusnya diikuti oleh Puan Nur Azida yang akan membincangkan soalan nombor 9 hingga 16, dan akan diakhiri oleh Encik Ahmad Effendi yang akan membincangkan soalan nombor 17 hingga 30. Sekiranya anak-anak pelajar terdapat mempunyai sebarang soalan ataupun kemusykilan sepanjang sesi dijalankan, boleh tulis di ruangan chat dan pensyarah-pensyarah ataupun fasilitator akan menjawab soalan-soalan tersebut. Okay, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Encik Muhammad bin Seman sebagai penceramah yang pertama pada hari ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita meneruskan program kita, saya ingin memperkenalkan diri saya, Muhammad bin Seman, pensyarah di unit kimia KMKT. Untuk sedia maklum, lebih kurang 2 minggu ataupun dekat-dekat 2 minggu lagi kita akan menghadapi PSPM. Jadi unit kimia rasa berbesar hati untuk menyediakan program yang diberi tajuk di sini. Kalau kita tengok program untuk apa yang kita panggil di sini untuk menyiapkan diri kita menghadapi PSPM, yang diberi nama Ready for PSPM DK014 Keep Steady. Okey. Jadi di sini kalau kita tengok kepada gambar, bukan semata-mata gambar ni ada arah tuju ataupun hala tuju kita. Apa yang kita nak capai di sini, kalau kita tengok lebih kepada untuk mendapatkan kimia A. Semua benda yang kita buat di dunia ni mesti ada hala tuju masing-masing. Kalau tidak, kita macam layang-layang terputus tali, tak ada teraju, tak tahu ke mana nak pergi. Jadi di sini kita menyediakan jalan untuk anda ke arah tuju yang sebenar, iaitu mendapat A kimia PSPM. Jadi kita hanya boleh membimbing anda ke arah tersebut dan menunjuk jalan kepada anda, selebihnya terpulang kepada masing-masing. Jadi saya mengharapkan dan saya doakan kepada anak-anak pelajar semua sekali dapat A. Okey. Jadi kita sediakan di sini, sebelum kita pergi kepada soalan, kita sediakan soalan yang mirip-mirip ataupun lebih kepada memenuhi JPU ataupun format PSPM yang kali ini. Kali ini masih ada PSPM format baru, iaitu semua soalan berbentuk objektif. Jadi saya explain dulu yang melibatkan, kalau kita tengok sini, yang melibatkan JPU. JPU ni untuk UKPM. Yang PSPM kali ini dipanggil UKPM, iaitu ujian kumulatif peperiksaan matrikulasi. Jadi soalan semua melibatkan objektif. Okey, kod kita adalah DK014 dan ni adalah tajuk-tajuk yang kita belajar sepanjang satu semester ni. Ada 9 topik semua sekali. Okey, topik 1 matter, topik 2 atom, molekul and ion, mole concept, topik 3, topik 4 chemical equation and stoichiometry. Topik 5 electronic configuration, topik 6 periodic table, topik 7 chemical bonding, topik 8 chemical equilibrium dan topik 9 adalah reaction kinetic. Jadi untuk peperiksaan PSPM kali ini kita tak masukkan chemical equilibrium, iaitu chapter 7. Kenapa? Sebab chemical equilibrium telah diuji dalam assignment yang awak telah hantar.
Jadi kalau kita tengok sini macam mana soalan tersebut disusun mengikut kepada SLT anda ataupun SLT yang diperuntukkan untuk setiap topik. Jadi kalau kita tengok di sini lebih kurang 4 SLT untuk meta, sebab tu soalan kita peruntukkan 2 soalan saja, dan soalan untuk topik 2 dan 3 ada 4. Maksud dia sebab SLT dia lebih besar sikit pada yang meta tadi. Dan untuk chemical equation ada 6 soalan sebab SLT dia lebih besar. Untuk electronic configuration 4 soalan, predictable ada 2 soalan, dan chapter 8 chemical equilibrium ada 4, chapter 9 reaction kinetic ada 4. Dan kesemuanya melibatkan C3. C3 ni soalan berbentuk aplikasi. Aplikasi ni konsep yang kita belajar. Kalau dalam C1, C2 tu lebih kepada pengetahuan dan juga kefahaman. Jadi pengetahuan dan kefahaman yang kita belajar tu kita apply konsep tersebut kepada aplikasi, iaitu C3. Jadi soalan objektif kali ini semuanya melibatkan C3. Okay, jadi anda banyaklah kena apply konsep-konsep tersebut. Jadi perkukuhkan konsep anda sebelum menghadapi PSPM. Jadi dengan tidak melengahkan masa di sini, saya pergi kepada soalan. Jadi soalan ni kita sediakan mengikut format JPU tadi, maksud dia soalan meta tadi ada 2 soalan, jadi kita sediakan 2 soalan. Begitu juga untuk atom, ion tadi, yang tu sepatutnya ada 4 soalan, kita sedia 4 soalan. Jadi di sini kita mengikut apa yang JPU ataupun format PSPM kali ini yang dipanggil UKPM. Okey, sebelum kita bincang soalan 1 ni, saya nak bagi tahu di sini untuk soalan objektif awak jangan fikir panjang sangat. Maksud dia bila baca soalan tu tak faham, tinggalkan dulu, teruskan dengan soalan yang berikutnya. Supaya kita tidak tercicir nanti yang soalan yang kita betul-betul confident, kita tak sempat jawab. Kenapa? Sebab kita lebih kepada soalan yang susah. Okey. Jadi, hati-hatilah dalam menjawab soalan objektif. Okey. Untuk question 1, kalau kita tengok sini, mixture can be divided into homogeneous and heterogeneous mixture. Choose the correct examples for heterogeneous mixture. Jadi maksud dia minta kita pilih yang mana untuk example, maksud dia contoh heterogeneous mixture lah. Kalau kita nak tahu di sini, heterogeneous mixture, kalau kita tengok, kalau heterogeneous mixture melibatkan definition dia, mixture in which the composition is not uniform throughout the mixture. Maksud dia, kalau untuk heterogeneous ni kita boleh beza, maksud dia kita boleh nampak. Kalau nak mudah lagi, dia melibatkan 2 boundaries. Maksud dia kalau homogen, maksud dia macam sebati. Macam bila kita tengok tu, satu benda sahaja. Jadi di sini, lebih daripada satu lah untuk heterogeneous mixture. Maksud dia lebih daripada satu fasa. Kalau fasa sama pun, maksud dia kita boleh nampak boundaries ataupun sempadan antara satu substance tersebut. Jadi kita tengok kepada yang pertama ni, example yang pertama, ice cream. Ice cream dia melibatkan liquid, ada taburan solid-solid di situ kalau kita tengok ice cream. Jadi dia lebih kepada heterogeneous mixture. Okey, untuk chocolate chip cookies, kalau kita tengok sini, ni pun nampak dah ada cookies. Dia melibatkan chocolate chip. Jadi di situ memang nyatalah yang ni adalah heterogeneous mixture.
Dan untuk yang ketiga, sea water. Sea water ni kalau kita tengok ambil air laut tu, kita nampak macam satu benda sahaja. Jadi tak boleh beza mana benda ni, mana benda ni. Jadi kita letakkan dia di bawah homogeneous mixture. Jadi yang heterogeneous hanya 1 dan 2. Jadi kalau kita cari answer di sini, 1 dan 2, the answer is B. Okey. Kalau tengok kepada answer di sini 1 dan 2 only. Jadi kita pergi terus kepada question 2. Question 2 kalau kita tengok soalan dia, when ice is heated, it's changed to water. Memanglah bila kita panas ice tu adalah solid, dia akan berubah kepada liquid iaitu water, and water on further heating gets converted to steam. Maksudnya kita teruskan pemanasan, kita akan dapat steam, iaitu dalam bentuk gas. Jadi soalan dia, choose the correct statements below when steam is condensed. Jadi kita nak cari statement ni, kita kena faham dulu apa itu condense. Jadi condense dengan perkataan yang mudah, lebih kepada daripada gas pergi kepada liquid. Maksudnya lebih kepada yang gas tu kita buat penyejukkan, kita akan dapat liquid. Jadi kalau proses tersebut dia tidak akan membentuk benda yang baru. Maksudnya dia masih lagi H2O dalam keadaan steam ataupun dalam keadaan liquid tadi, water. Jadi untuk yang A ni memang dah tentu dah salah sebab dia kata new substance. Memang tak ada new substance. Okey, yang kedua no new substance. Maksudnya memang dua ni betul, memang tak ada benda yang baru iaitu semuanya H2O. Yang ketiga, gases phase change to liquid phase. Memang proses dia daripada gases kepada liquid. Jadi the answer is 2 and 3. 2 and 3 adalah C answer dia. Seterusnya question 3. N-ion X2 minus. Kalau kita tengok di sini, N-ion X2 minus maksudnya dalam bentuk ion. Ion bercas negatif. Maksudnya kalau bercas negatif, atom neutral tu ada tambahan 2 elektron. Jadi dia bagi sini ada 18 elektron. Kalau kita tengok kepada kita tengok sama-sama di sini. Untuk yang X2 minus, dia kata 18 elektron. Jadi kalau X2 minus ada 18, maksudnya X, ni X2 minus Nah kalau X atom dia, silap, bukan 2 plus 2 minus. 2 minus 18, maksudnya X atom, maksudnya atom yang neutral, kita kena tolak 2 elektron, maksudnya kita ada 16 elektron. Jadi kalau atom neutral, elektron dia sama dengan proton, bermaksud dia ada 16 proton. Okey. Jadi 16 proton, kalau kita tengok soalan ni, dia nak nuclear number. Nuclear number bermaksud, nuclear number ni adalah hasil tambah proton dengan neutron. Jadi proton kita dah kira tadi ada 16. Jadi untuk neutron pun ada 16. Jadi kita akan dapat 32, iaitu 32. Jadi 32 di sini adalah answer dia adalah C. Okey, untuk 32 answer dia adalah C. Jadi kita tengok sama-sama. Okey, memang C jawapan di sini. Okey, seterusnya kita pergi kepada question 4. Question 4, unknown Y consists 13 proton and 10 electron. Choose the correct symbol of Y. Jadi dia nak simbol Y. Jadi kalau kita tengok sini dia bagi unknown. Jadi kita kena pastikan dulu unknown ni sama ada atom ataupun ion. Jadi kalau kita tengok sini, kalau 13 proton, 10 elektron. Proton dengan elektron tak sama, bermaksud dia adalah ion. Jadi kita tengok apa yang kurang. Okey, yang kurang tu adalah elektron. Kurang elektron bermaksud charge dia adalah positif. Jadi
Kalau kita tengok sini banyak mana berkurang, 13 dengan 10, maksud dia berkurang sebanyak 3. Jadi kita tahu Y ni bercas positif 3. Okey, maksud dia Y ni memang bercas positif 3. Okey, jadi sekarang ni kita nak choose the correct symbol. Correct symbol maksud dia untuk penjuru bawah sebelah kiri, maksud dia kita mesti letakkan proton. Jadi proton dia adalah 13, memang tak akan berubah, proton tetap sama walaupun dia ion ataupun atom neutral. Jadi kalau kita tengok sini Y3+, di sini 13. Jadi kalau kita tengok pada ni, jawapan dia adalah B. The answer is B. Okey, seterusnya kita pergi kepada question 5. Question 5, the mass of element Z is 3 times. Maksud dia melibatkan mass elemen Z, maksud dia 3 kali ganda mass of carbon 12. Determine the relative atomic mass of element Z. Jadi kita nak kira relative atomic mass. Kalau ikut soalan subjektif, kita kena buat satu persatu lah. Kalau ikut soalan objektif, senang saja. Kita terus darab, maksud dia 3 kali ganda carbon 12. Carbon 12 molar mass dia adalah 12. Jadi 3 kali 12 terus kita dapat 36. Jadi the answer is D. Jadi kalau kita tengok sini memang D. Jadi sebagai pengetahuan untuk anda, saya nak tunjuk juga sebagai perkongsian, kalau soalan subjektif kita perlu jawab panjang sikit di sini. Objektif tak apa, kita nak cari jawapan sahaja 36. Jadi kalau kita tengok di sini, kita ambil ni kalau subjektif lah untuk pengetahuan awak sahaja. Kalau objektif tadi kita buat cara cepat tadi. Di sini mass of one atom Z, mass of one atom carbon 12. Jadi kalau dia kata 3 times, maksud dia di sini 3 kali ganda, 3 kali 12. Okey, kita masukkan dalam mass of one atom of element Z ni, maksud dia 3 kali 12 di sini. Nanti 3 kali 12. Okey, ni mass of atom Z. Okey. Jadi untuk yang ni, dua-dua ni sama, kita batalkan. Jadi 3 bagi dengan 1/12, maksud dia 3 kali 12 jugalah. Okey, untuk apa kita buat yang ni adalah untuk membuat unit dia, sebab kita tahu bila soalan melibatkan relative atomic mass, dia memang tak ada unit. Kalau mass memang ada unit. Jadi ni untuk pengetahuan awak saja. Kalau tadi awak boleh cepatkan terus, congok 3 kali 12 dapat terus 36. Jadi jawapan dia adalah 36. Tak perlu nak batalkan unit tersebut. Question 6. Choose the correct name of the compound with the chemical formula NH42S. Kalau kita tengok di sini untuk NH42S itu adalah gabungan antara, kalau kita tengok NH3, kalau kita tengok NH4, NH4, sekejap. Okey, NH4, NH4. Okey, untuk NH4+, yang ni adalah amonium ion. Jadi kita cari di sini yang ada amonium ion hanya 2 ni sahaja, iaitu amonium ion. Okey, combination dengan S2-. S2- ni adalah sulfate ion. Jadi gabungan dua-dua ni kita panggil ammonium sulfate. Jadi the answer is C. Jadi kita tengok sini, answer dia memang C. Seterusnya kita pergi kepada question 7. Yang melibatkan how many atom. Maksud dia tanya bilangan atom. Bila melibatkan bilangan atom, maksud dia kita akan kaitkan dengan Avogadro constant. Kalau kita tengok how many atom are in 3.5 gram sample sodium. 3.5. Dia bagi dalam mass. Jadi nak tahu ataupun kita nak convert kepada number of atom, maka kita kena convert dulu mass kepada mol, iaitu kita bahagikan dengan molar mass.
Okey, dan seterusnya darab dengan Avogadro constant, maka kita akan dapat how many atoms ataupun bilangan atom. Jadi kita tengok dulu jawapan dia di sini. Jawapan dia adalah C. Jadi saya nak tunjukkan dan nak kongsikan macam mana cara untuk menyelesaikan soalan ni. Okey, walaupun soalan ni mudah, kita buat sebagai latihan untuk kita. Number of mole mass over molar mass, okey, 3.5 gram divide by 23. Yang ni mass yang diberi, yang ni adalah molar mass. Okey, seterusnya kita dapat 0.152 mol. Okey, mol yang kita dapat tu kita darabkan dengan Avogadro constant, iaitu 6.02 darab 10 kuasa 23 mol. Okey, kita akan dapat 9.15 10 to the power of 22 atoms. Jadi samalah jawapan tadi. Jadi untuk yang selesaian nombor 7, jadi kita pergi seterusnya kepada question 8. Question 8, kalau kita tengok mercury form a compound with chlorine, maksud dia compound dia with chlorine, maksud dia tindak balas antara mercury dengan chlorine. Jadi dia kata contain 73.9% mercury and 26.1% chlorine by mass. Jadi di sini kita boleh assume tu persen kepada mass. Jadi what is the empirical formula of compound? Kita nak cari empirical formula. Okey, macam mana nak cari? Nanti saya tunjuk di sini. Ni kita tahu dah jawapan dia adalah B. Jadi macam mana dapat B tersebut, kita tengok sama-sama di sini. Okey, macam saya bagi tahu tadi, kena assume dulu sebab dia bagi dalam persen. Kita assume kepada 100 gram. Seterusnya, jadi kita boleh terus buat table ni 73.9, 26.1. Jadi nak cari number of mole bahagi dengan molar mass masing-masing. Jadi saya nak ingatkan di sini, untuk molar mass di sini mesti molar mass atom. Jadi yang ni tak apalah, mercury memang 200.6. Untuk Cl, kita biasa guna Cl2. Jadi di sini melibatkan atom Cl. Okey, atom Cl, maka kita akan pakai 35.5. Sini orang banyak buat salah ni. Sebab dia selalu guna Cl2. Jadi dia pakai kali 2. Maka salah lah. Jadi ingat, untuk pengetahuan awak, atom Cl hanya 35.5 molar mass dia. Jadi kita dapat 0.752. Yang ni 0.3684. Okey. Untuk kita bahagi dengan bahagi dengan nisbah yang terkecil, maksud dia bahagi dengan nombor yang paling kecil 0.3, yang ni 0.7. Jadi yang ni dapat 1, yang ni dapat 2. Jadi 1, 2 maksud dia kita akan dapat HgCl2. Okey, untuk nombor 8 yang setakat tu sahaja yang diberikan untuk saya. Jadi sebelum saya serahkan kepada moderator, jadi saya nak ingatkan di sini, tolong berusaha, tolong menyiapkan diri dengan penuh ilmu di dada untuk menghadapi PSPM. Dan saya doakan sangat-sangat kepada anda, semoga semua dapat A pada PSPM kali ini. Jadi sebelum saya mengundurkan diri, saya ucapkan good luck pada semua. Assalamualaikum. Jadi kita serahkan kepada moderator. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, tibalah masa untuk turn saya pula untuk meneruskan perbincangan bagi soalan objektif, soalan nombor 9 sehingga 16. Okay, sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Okay, saya adalah Puan Azida dan awak boleh panggil saya Madam Azida.
Okay, so kita akan membincangkan topik yang memang saya rasa sukarlah bagi awak, sebab ini adalah konsep dalam chapter dalam mole konsep. So semoga bermanfaat apa yang kita akan bincangkan. So yang baik tu daripada Allah, yang kekurangan tu daripada saya, ya. Okay, saya minta maaf dulu awal-awal lagi. Okay, so kita pergi soalan nombor 9. Okay, nombor 9 ni dia adalah calculate, soalan dia mass in gram of solute needed to prepare 225 ml of 0.4 molar potassium bromide, and the answer is B. Okay, let's take a look. The answer is key. Okay, so firstly, apa yang perlu tahu adalah which one is solute. Siapa itu solute? Okay, who's the solvent? Siapa itu solvent? Okay, solute in this case is KBr, and then solvent awak adalah H2O. H2O is pure solvent. Okay, pure solvent. And then solution adalah KBr plus H2O. So ini adalah konsep asas yang mesti awak tahu untuk kita nak kata memahamkan siapa itu solute, siapa itu solvent dan siapa itu solution. So awak tak pegang yang ni, memang awak tak boleh carry lah this topic. Okay, so kita pergi yang pertama. Dia kata dalam data yang dia bagi molarity dan dia bagi volume. Okay, so bila kita tahu itu adalah molarity, automatic kita bagi formula dia untuk molarity dulu. Kita akan nak grab apa yang sebenarnya asal usul dia. So molarity is equal to mole of solute. Solute here is represent KBr, and then volume of solution in liter. Okay, in question given 225 ml. So meaning dalam unit ml. So kena convert kepada liter. So tak convert kepada liter, salah. Okay, salah. Jadi apa yang berlaku kat sini, kita tahu 1 liter equivalent to 1000 ml. So if 225 ml over 1000, so we get the answer 0.225 liter. So that means the volume is 0.225 liter. Okay, and then kita akan calculate number of mole berdasarkan formula ni. Okay, so kita akan dapatlah jawapan dia 0.09 mole. Okay, dan soalan dia minta mass solute. Okay, mass solute, formula dia kat sini, kita tahu asal usul dia daripada sini. Mole KBr equals to mass KBr over molar mass KBr. Okay, ni. Dan kita akan buat tajuk rumus kita lah. Tajuk rumus kita adalah mass KBr. So mass KBr sama dengan mole KBr multiply with molar mass KBr. So kita akan masukkan mole dia 0.09. Okay, multiply with, okay, yang ni kita campur 39.1. This is for K. Okay, this is for Br. Okay, atomic mass for Br. And then kita akan dapatlah jawapan dia 10.7 gram. Okay, so turn to next question, which is question 10. Okay, question 10 is if 550 ml ataupun 550 milliliter of 0.3.5 molar potassium chloride solution are set aside and allowed to evaporate until the volume of the solution is 275 ml, what will the molarity of the solution be? Okay, so this statement, okay, ataupun this clue, kita ada satu molarity, satu volume, dan di sini dia bagi satu volume. That means dia minta satu lagi adalah molarity. So apa yang berlaku kat sini, dia sebenarnya berkait dengan dilution. Okay, dilution ataupun penceraian. Okay, dilution ataupun penceraian. Okay, so macam mana kita nak kira? So jawapan dia adalah A. Okay, macam mana kita nak kira? Okay, kita pergi tengok soalan dia. Okay, disebabkan dia adalah dilution, so dilution kita akan pakai formula ni. M1V1 equals to M2V2. Okay, and then to calculate the answer of ataupun M2. Okay, sebab already given, so M1 kita adalah 3.5, V1 kita adalah 0.550 liter, and then V2 kita adalah 0.275 liter. So kita akan dapat
molar. Okey, ada tanya, Madam boleh tak saya tak nak ubah liter, nak kekalkan ml, tak ada masalah. Okey, so kita boleh guna kaedah dia 3.0. Okey, darab dengan 550 ml divide by 275 ml. End up dia akan cancel each other juga unit ml tu. So kita pun akan dapat jawapan yang sama. Okey, kita akan dapat jawapan yang sama. So jangan risau. Okey, dan ini adalah menggunakan konsep dilution. Okey, pencairan. Okey, pergi kepada soalan nombor 11. Saya rasa yang ni ramai yang masih blur-blur apa itu redox reaction, apa itu awak dah takut dah tengok equation ni. So ini adalah balance redox equation, dan macam mana kita, dan redox equation dia ada dua, satu acidic, satu basic. Okey, kalau acidic macam mana dia nak tahu, kita nak tahu dia acidic? Okey, dia ada H plus ion. Okey, kalau dia basic dia ada OH minus pada equation ni. Okey, so disebabkan ini adalah H plus, bermakna dia adalah dalam bentuk acidic media. Okay, so dalam soalan ni dia minta what is the value of A, B, C and D. So we need to balance the redox equation. Okay, nak balance redox equation, kita abaikan H plus, kita abaikan H2O. So itu kaedah dia. Okay, so the answer is D. Okay, A tu adalah 14, B tu 6, C tu 7, D tu adalah 6. Okey, mari kita tengok macam mana nak buat. Okey, ni just recall balik je how to balance redox equation. So saya buat formula dia tepi ni. Okey, formula dia yang pertama adalah awak kena balance elemen except oxygen and hydrogen. Maksudnya elemen yang ada, contoh ada iron, ada chromite, ada chromium, ada magnesium, ada manganese. So kita akan balance yang tu dulu. So bila balance yang tu dulu, barulah awak akan pergi kepada balance oxygen dan balance hydrogen. Okay, and then next step is if less oxygen, we need to adding water molecule. Maksudnya H2O, sebab dalam H2O kan ada elemen oxygen. Okay, and then next adalah kita akan balance hydrogen. Okay, kalau less hydrogen kita akan tambah H plus ion. Okay, and then barulah kita balance charge. Okay, setakat balance charge ni kita akan dapat dalam bentuk acidic media. Okay, acidic media maksudnya dia akan ada ion H plus. Okay, itu konsep dia. Okay, so kita pergi kepada next. Okay, and then first step awak kena bagi buat dia punya half equation. So half equation dia berdasarkan siapa oxidation, siapa reduction. So dalam kes ni, dari kita tak payah nak fikir susah sangat. Okey, kita fikir yang simple je. Okey, Fe2 plus ni dah dibagi kepada Fe3 plus. So Fe2 plus oxidation number dia adalah positif 2, Fe3 plus dia adalah positif 3. So bermakna daripada 2 ke 3 berlaku pertambahan. So oxidation ni bermakna pertambahan, teroksida. Jadi bila teroksida bermakna dia berlaku pertambahan. Okey, so bila berlaku pertambahan dia adalah bawah oxidation. Okey, kalau awak tak nak tengok Fe ni, okey, kita tengok yang bawah ni. Okey, so kita kena cari oxidation number untuk chromium Okey, saya test. Okey, chromium. Okey, kita akan buat dia punya oxidation number So 2 Cr tambah negatif 2 darab 7 sama dengan negatif 2. Okey, so 2 Cr plus sini akan jadi negatif 14 sama dengan negatif 2. Okey, 2 Cr is equal to, tolak sana positif 12. So Cr is positif 6. Okey, so kat sini adalah positif 6. Okey, dan kita kira sini pula. Okey, maksudnya kalau kat situ 2Cr 3 plus. Okey, so 2Cr equals to positif 3. Okey, maksudnya sekarang kita tengok dia punya oxidation number. Kalau tak kira pun tak apa sebenarnya. Kita tengok oxidation number untuk Cr ni adalah positif 3. So dia berlaku penurunan from 6 to 3. Okay, so bermakna dia undergoes reduction. Okay, dia undergoes reduction. So itu sebenarnya konsep yang perlu awak tahu bila kita berbincangkan tentang oxidation number. Okay, so saya padam dulu yang ni. Okay, bagi ada ruang sikit. Okay,
dan kita pergi kepada next. Okey. Dan untuk balancekan dia, apa yang kita akan buat adalah untuk oxidation ni dia tak ada oksigen, dia tak ada hidrogen. So terus kita balance elemen. So elemen dia pun 1 mol, so tak payah. So kita jump terus kepada balance charge. Okey, so sini adalah positive 2, sini adalah positive 3. So apa jadi? Okey, apa jadi? Kita akan tengok oxidation number yang paling kecil. Okey, so disebabkan oxidation number dia adalah 2 dan sini adalah 3, so kita akan ikut yang paling kecil. So paling kecil berada sebelah sini ataupun kiri saya lah. So apa yang kita buat adalah kat sini kita akan tambah 1 E. So 3 tolak 1. So ingat elektron adalah bercharge negatif. So 3 tolak 1 bermakna 2. So kita akan tambah 1 E sahaja. Okey, dan kita pergi kepada reduction bawah ni. Okey, kita pergi kepada ni. Okey, saya tak nak awak nampak lagi H plus ni dengan 6 elektron ni. Okey, saya guna yang marker warna lain Okey, so kita pergi kepada yang asal. Saya buat bawah lah, senang. Okey, yang bawah ni. Okey, ni bagi untuk beginner. Cr2O7 2 minus. Okey, goes to 2Cr3 plus. Okey, sekarang okey, sini 2 dah elemen dia. Okey, so cuma sini adalah ada 7 oksigen, kat sini tak ada oksigen. So less oxygen adding H2O. So tambah H2O. Okey, so tak cukup sebanyak 7, so kita tambah 7 kat depan. Okey, and then next adalah less hydrogen. Sebelah sini dah ada hydrogen, sebelah sini tak ada hydrogen. So less hydrogen adding H plus ion. So kita akan tambah H plus ion, tapi nak tahu banyak mana. Okey, 7 darab 2 is this 14. Okey, 14. Okey, dan kita akan balance charge. Okey, negative 2, okey, plus 14 times to 1. Okey, 14 times to 1 equals to positive 12. Okey, sebelah sini 2 times 2 positive 3 equals to positive 6. So kat sini adalah 12 charge dia, sebelah sini adalah 6. So sama macam saya kata tadi, kita akan ikut yang paling rendah iaitu positif 6. So macam mana 12 ni nak jadi 6? So kena tambah 6 elektron. Sebab itulah kita dapat dia punya balance redox begini. Okey, dan kenapa kita kena darab dengan 6? Sebab kita nak cancelkan charge elektron ni. So kalau kita perhatikan, charge elektron bagi oxidation berada belah kanan, reduction berada belah kiri. So kita konsep untuk redox ni dia tolak kiri kanan tau. Dia tolak kiri kanan, dia bukan bahagi. So apa jadi kat sini? Dia akan jadi, equation ni akan jadi 6Fe2 plus goes to 6Fe3 plus 6 elektron. Okay, so kita akan cancel yang ni. So bila cancel, yang sebelah yang sama ni akan disusun macam ni. Okey, dan sebelah yang ni akan disusun begini. Dia akan susun macam ni. So akhirnya kita akan dapatlah jawapan sebanyak macam ni. Okey, so 4H plus 6Fe2 minus 2 plus, 2 mole of chromium ion, 7 mole of water and 6 mole of iron 3 plus. Okay, so this is how to balance redox equation. Okay, kita sambung soalan nombor 12. Okay, nombor 12 ni dia kata oxidation number of nitrogen in N2O dan N2F4 respectively. So dia minta berapa untuk N sahaja. So jawapan dia adalah C. Okay, macam mana jawapan dia adalah? Jadi C. Okay, so oxidation number of N is N2O. So kita akan kira 2N sebab 2 atom 2 atom plus negative 2, so equal to 0. Kenapa 0? Sebab ini adalah neutral, so bermakna dia sama dengan kosong. Okey, lepas tu kita akan dapatlah nilai dia positive 1. Okey, dan kalau oxidation number untuk N2F4, okey, kita akan dapat 2N tambah 4 sebab ada 4 molekul 4 atom fluorine. Okey, lepas tu apa jadi?
kita akan darab dengan negatif 1. Okey, kenapa dia adalah negatif 1 Okey, kenapa fluorine tu negatif 1? Fluorine tu negatif 1 sebab dia adalah gain elektron. So gain elektron sebab dia kumpulan 17. 17 bermakna dia perlukan 1 elektron untuk become octet. Jadi dia gain elektron. Jadi bila gain elektron bermakna itu sebab dia jadi negatif 1. Okey, dia jadi negatif 1. So bila kita buat dia punya jawapan, kita masuk nilai, so kita akan dapat positif 2. So ini adalah dalam bentuk oxidation number dan nilai tanda positif ni adalah is a must. Tak boleh tak letak, kena letak. Okey, kalau awak tak letak memang salah lah. Okey, lepas tu daripada sini kita kena faham ini soalan adalah oxidation number. Kalau setengah-setengah dia boleh tukar formula ion. Okey, kalau ditanya formula ion, jawapan dia dalam bentuk N plus ataupun N2 plus. So bukan dalam sebutan positif 1 ataupun positif 2. So itu kena take note. Okay. So kita sambung question 13. Okay, question 13, calculate the mass of hydrogen formed when 25 gram of aluminium react with excess hydrochloric acid. Okay, bila ada perkataan excess hydrochloric acid dan connection ada equation macam ni, dia sebenarnya ini adalah clue bagi soalan tu adalah limiting reactant. Okay, so bila limiting reactant apa jadi? Hydrochloric acid ni adalah excess. Okay, dia adalah excess. Aluminium adalah limiting reactant. So the answer for this question adalah D. Okay, macam mana kita dapat D? Kita tengok macam mana dapat D. Okay, first kita tulis balik dia punya chemical equation dan dia minta connection antara aluminium dengan hidrogen sahaja. So first adalah kita kena kira dia punya number of mole. Okay, dia bagi 25 gram tu divide by atomic mass untuk aluminium. So kita akan dapat 0.9259. Okay, make sure atas ni jangan bunda lagi. So make sure kita ambil 4 decimal place. Okay, kita ambil 4 decimal place. Okay, bila kita ambil 4 decimal place, so kita akan buat dia punya stoichiometry. 2 mole aluminium produce 3 mole of hydrogen gas. Okay, and then kita akan dapat dia punya number of mole for hydrogen gas is 1.3888 mole hydrogen gas. Okay, and then to calculate mass of hydrogen gas form, okay, kita akan darab dengan dia punya molar mass. Okay, dan kita akan dapat jawapan dia adalah 2.77 gram. Okay, untuk this case, kita sebenarnya tinggalkan jawapan 2 decimal place for final answer. Okay, for final answer 2 decimal place. So kalau untuk yang ni jangan letak ni lah. Okay, jangan letak 4 titik lah. Okay, pada akhir kita bunda jadi 2 titik perpuluhan. Okay. Okay, kita pergi kepada question number 14. Okay, yang ni memang memerlukan kepakaran analisa yang bagus lah. Okay, kita pergi, dikata statement yang false represent bawah ni. Okay, bila awak dapat soalan macam ni, awak kena analisa data yang dia bagi. So, dia bagi ini adalah maksud tersurat tau. Maksud tersurat adalah from equation 1 mole nitrogen react with 3 mole hydrogen. Okay, 1 mole nitrogen produce 2 mole ammonia. Okay, saya contoh sini pula. 3 mole hydrogen produce 2 mole ammonia. So daripada ini 3 statement menunjukkan connection dengan maksud tersirat apa yang soalan ni bagi daripada equation. Okay, so kita pergi soalan yang pertama. Dia kata betul tak? Ya, cari jawapan ataupun statement yang salah. Okay, A adalah the reaction of 1 mole hydrogen will produce 2/3 mole ammonia. Okay, so kita test daripada data yang kita buat ni. 3 mole ammonia, 3 mole hydrogen produce 2 mole ammonia. So if 1 mole hydrogen over 3 times to 2 mole ammonia, so we get 2/3 ammonia. So the answer is correct. The statement is correct. Okay, lepas tu dia kata B, 1 mole of nitrogen will produce 2 mole of ammonia. 1 mole of nitrogen produce 2 mole ammonia. So this statement also correct. Okay, lepas tu dia kata 1 molecule nitrogen, okay, 1 molecule nitrogen, okay,
needed 3 molecule of hydrogen to complete reaction. Yes, 3 molecule hydrogen to complete reaction. Yes, the statement also correct. So tinggal D lah pilihan kita, tapi kita nak check kenapa bukan D ni dipilih sebagai jawapan dia yang sebenar. Okey, kita pergi kepada slide ni. Okey, kalau kita tengok, okey, D, okey, kita buat dia punya stoichiometry. 3 mole of H2 produce 2 mole of H3 ammonia, 2 mole of ammonia. And then if 3 mole of H2 produce, so ni bukan aluminium ni, sorry, saya pun tak perasan. So dia adalah yang ni H2, yang ni pun adalah H2. Okey, so 3 mole of hydrogen over 3 mole of hydrogen. So yang ni akan cancel each other. So end up the answer is 2 mole of ammonia. Okay, bila 2 mole ammonia, so kita akan kira lah mass of ammonia adalah 2 multiply with 17. Okay, 17 adalah molar mass untuk ammonia. So kita akan dapat 34. Tapi dia kata 17 gram. So salah lah. Tak boleh lah 17. 17 bermakna sini 1 mole. So 1 times 2, 17. Baru dapat 17. Sedangkan kita tahu ini adalah 2 mole. So 34. So that's why this statement is false. Okay. Question number 15. Okay, 15 adalah phosphorus and liquid bromine react vigorously together to form phosphorus tribromide. So if 5 gram of phosphorus and 35 gram of bromine react, how many gram of PBr3 could be produced? Okay, so the answer is 39.9. Okay, so kita akan check the answer is, first adalah we need to find out the limiting reactant. Okay, the mass 5 gram is mass given. Okay, also bromine 35 gram is mass given. So we need to calculate the number of mole for each phosphorus and bromine. So 5 divided by 31, we get 0.161 mole. And then for bromine, we get 0.219 mole. Okay, then kita buat dia punya chemical equation. Okay, so kalau siapa tak sure macam mana nak buat, kita akan buat P tambah Br2 produce PBr3 daripada soalan yang dia bagi. And then kita balance lah. So sini 2, okay, sini 3, sini 2. So kita nak balance, sini akan jadi 3, sini akan jadi 2. So when 2P, sini pun adalah 2P. Okay, and then from equation 2 mole of P react with 3 mole of bromine. Okay, 3 mole of bromine. Okay, so kita akan dapat dia punya jawapan adalah 0.242 mole bromine. Okay, dan ini adalah needed. Okay, yang diperlukan. Okay, so bila yang diperlukan, dia given pada kita hanyalah sebanyak 0.219. So yang ni yang consume. Okay, consume. Completely consume. Okay, semasa reaction. So, apa jadi? Kita perlukan 0.242. Tapi yang dibagi pada kita hanya sebanyak 0.21 gram. So, bermakna tak cukup. Tak cukup bermakna dia dah habis guna. Jadi, bila dah habis guna, kita boleh buat conclusion. Br2 is the limiting reactant. Okay, Br2 is the limiting reactant. Okay, next is kita nak tentukan mass. Okay, mass disebabkan bromine telah dipilih sebagai limiting reactant. So, kita akan buat stoichiometry ikut bromine dah. Kita takkan ikut P. Sebab P sekarang adalah excess reactant. Okay, kita takkan ikut P. Okay, jadi from equation 3 mole of bromine produce 2 mole of PBr3. Okay, and then kita akan buat stoichiometry dia. So, kita akan dapat number of mole for PBr3 is 0.146. Okay, and then to calculate the mass of PBr3 is 0.146 multiply with, okay, dia punya molar mass ni sama dengan 207.7. So akan dapatlah dia punya nilai adalah 39.52. Okay, 39.52. Okay. Okay.
Question number 16. Okay, agak keliru sikit soalan nombor 16 ni, tapi tak apa, kita masih boleh guna data yang dibagi, tak ada masalah, kita boleh dapat lagi jawapan dia. Okay, so when 12 gram of methanol was treated with excess oxidizing agent, so 14 gram of formic acid was obtained using the following chemical equation. Calculate the percentage yield. So percentage yield ni dia adalah kembasiam dengan limiting reactant Okay, dia kembasiam. Okay, dia tak minta pun tapi kena bagi, tapi sebenarnya dalam soalan ni dah bagi excess siapa. So bermakna ini akan jadi awak punya limiting reactant. Okay, so the answer is B. So macam mana jawapan dia B, kita tengok. Okay, first kali kena calculate number of mole for methanol. So kita dapat 0.375. Okay, and then kita buat stoichiometry. From equation, 3 mole of methanol produce 3 mole of methanoic acid. Okay, end up kita dapat number of mole dia sama 0.375 mole. Okay, and then to calculate mass, so kita kena kira multiply with molar mass, iaitu 46.0. Okay, kita dapat jawapan dia. Okay, so akan dapat dia punya ni adalah 17.26. Okay, ini adalah yang calculated tau. Calculated, yang kita kira daripada data yang dia bagi. Okay, dan formula for percentage yield is actual yield over theoretical yield multiply by 100. Okay, multiply by 100%. So apa jadi sini, awak kena ingat actual yield ni selalu diberi, given dalam soalan. Tapi theoretical yield ni adalah calculated, yang dikira daripada data yang diberi. So kena ingat actual yield ni selalu lebih kecil daripada theoretical yield. So bila theoretical yield kita dah dapat 17.26 gram. So kita akan kira masuk data macam tu, dan akhirnya kita dapat jawapan dia adalah 21.12%. So the answer is, kita closekan dia, round offkan dia, kita akan dapat 81. Okay, so itu sahaja daripada saya sehingga soalan nombor 16. So sebarang persoalan boleh tanya dalam chat lah. Okay, terima kasih. Semoga awak berjaya dalam exam. Good luck. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga selamat malam. Okey, bersiaran bersama dengan saya Sir Afendi untuk membincangkan Ready for PSPM 1 bagi subjek DK014. Okey, so tak kenal maka tak cinta. Jadi saya perkenalkan dahulu diri saya. Nama saya ialah Ahmad Afendi Abdullah dan kelulusan kejuruteraan kimia daripada Universiti Putra Malaysia dan mempunyai pengalaman mengajar sudah hampir 20 tahun di program matrikulasi. Saya berasal daripada Pasir Mas dan alhamdulillah setakat hari ini saya telah dikurniakan dengan 5 cahaya mata. Pada malam ni saya telah diamanahkan oleh unit untuk membincangkan soalan nombor 17 sehingga soalan nombor 30. Okey, kalau kita lihat kepada JPU soalan, jadual penentu ujian soalan, okey, untuk soalan nombor 17 sehingga soalan nombor 30, dia ialah daripada chapter yang ke-5, chapter yang ke-6, chapter yang ke-8 dan juga chapter yang ke-9. Dan chapter yang ke-7 tak masuk dalam you punya peperiksaan sebab dia telah dah masuk daripada assignment awak. Jadi saya akan banyak fokus kepada chapter 5, 6, 8 dan juga 9. Okey, kita lihat pada soalan nombor ke-17. Okey, so soalannya ialah what is the highest principal quantum number? That's mean value of n atom that have 32 electron in its orbital. Okay, so jawapannya adalah B. Okay, so macam mana kita nak dapatkan jawapan B? So kita kena tulis dia punya electronic configuration. Okay, so kita tulis dia punya electronic configuration untuk number of electron 32 tadi, 32 tadi. Okey, dia bagi dalam soalan 32 elektron.
So we write the electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 and 4p2. Cukup 32 elektron. Okay. So based on electronic configuration, this one we look at here. This one is the highest principal quantum number. Yeah, that's mean 4s and 4p. So the question needed the value of n. That's mean the answer should be 4. So that's why tadi jawapannya adalah B. Okay, the question 18. Okay, give the set of quantum number for the highest energy electron in an atom X. Dia bagi set quantum 410 plus positif setengah. Dan question asks, what is the electronic configuration of X? So to answer this question, so kita kena faham dahulu set quantum. Okay, so this one dalam set quantum, ini adalah N, ini adalah L, ini adalah M, dan ini adalah S, spin quantum number. So we have 4 quantum number, iaitu principal quantum number, azimuth quantum number, magnetic quantum number, and then spin quantum number. So based on set quantum this one, we know that the N is 4. Okay, the N is 4. And then when L equal to 1, that's mean you kena hafal benda ni. Bila L sama dengan kosong, ni orbital lah. Orbital. So bila L equal to 0, the orbital is S. Bila L equal to 1, the orbital is P. And then bila L equal to 2, the orbital is D. Okay, so this one diberi L equal to 1, maka kita ada 4P. Okay. So 4P dan dia ada satu orientation iaitu 0, iaitu maybe P ni kita ada PX, PY dan juga PZ, dan dia ada half. Spin dia hanya ada satu saja. That's mean 4P1, the ending dia. Okay. So ini ending, the highest electron. Jadi the lowest electron mesti bermula daripada 1s. Lepas 1s, 2s. Lepas 2s, 2p. Lepas 2p, 3s. Lepas 3s, 3p. Lepas 3p, 3d. 3d, 10. Lepas 3d, 4s, 2 dan juga 4p, 1. So kita ending kat sini. So ni boleh bertukar. Okay, ni tak ada masalah. Sama ada you follow above ataupun you follow energy level. So maybe this one dah dibincangkan oleh pensyarah dalam kelas tutorial masing-masing. So kalau lihat daripada apa yang saya tulis, jawapannya adalah should be B lah. Okay, for the question 19, so refer to the above electronic configuration. Choose the shape of orbital that might occupy by one of the electron in the highest principal quantum number of Y atom. Okay, so based on electronic configuration yang dia bagi ni, kita nampak this one. The valence shell kita ialah 4s, iaitu highest principal quantum number. The highest one is n equal to 4. Jadi untuk 4s ni kita nampak orbitalnya adalah orbital S. Jadi S bentuknya adalah bentuk spherical ataupun sphere. Okay, bentuk sphere ialah bentuk bulat. So the answer should be D. Should be C. Okay. Okay, untuk soalan ke-20, which of the following does not obey Pauli exclusion principle? So soalan minta does not. Does not. So kita kena faham apa itu Pauli, teori Pauli. Okay. So Pauli cakap, no two electron in the same atom have the same 4 quantum number. Itu Pauli kata. Okay, saya tulis kat sini. No two electron in the same atom have the same 4 quantum number. Okay.
ataupun dalam bahasa mudahnya, each electron must have a different set of quantum number. Mesti berbeza. Okay. So kalau kita lihat pada pilihan jawapan untuk A, kalau lihat orbital 1s dan juga 2s, dua-duanya ada spin up and then spin down. Jadi that means ada positif setengah dan juga ada negatif setengah. Jadi ini OB. Sama juga dalam B, kalau kita lihat dalam semua 1s, 2s dan juga 2p orbital, semuanya OB. Okay. Tetapi untuk pilihan jawapan C, kalau kita lihat dalam orbital 2p, 1s and 2s tak ada masalah. Tapi orbital 2p, this one kita lihat spin kedua-duanya ke atas dan this one spin kedua-duanya ke bawah. Jadi spin ke atas adalah represent positif setengah dan spin ke bawah represent negatif setengah. Jadi dalam case this one, dia sama quantum number dia. Jadi does not obey ialah pilihan jawapan saya adalah C. Okey, untuk soalan nombor 22, electronegativity of lithium is smaller than oxygen. Which of the following statement is false? Okey, jawapannya adalah C lah. Jawapannya adalah C. So, kenapa jawapannya C? Okey, kita lihat. Okey. So, pertama sekali kita kena faham bahawa apa maksud electronegativity. Okey, electronegativity adalah relative ability of an atom to attract shared electron. Okay. Keupayaan relatif sesuatu atom itu untuk menarik elektron. Okay. So, kalau kita lihat, lithium ni, dia mempunyai proton number 3 dan oksigen ni mempunyai proton number 8. Okay. So, untuk electronic configuration lithium, 1s2 dan juga 2s1. Dan untuk oksigen, 1s2, 2s2 dan juga 2p4. So, kita perhatikan the highest principal quantum number ialah n equal to 2. Jadi, dua-dua elemen ini located at period 2. Okay, tetapi proton number oksigen lebih besar. Okay, kalau saya lukis dalam periodic table, dia lebih kurang macam ni. Ni color yang kedua. So, lithium duduk kat sini dan oksigen duduk kat sini. Okay, so kita tahu bahawa across a period, okay, merentasi kala, size atom semakin mengecil. Okay, disebabkan oleh increasing of proton number, iaitu increasing in effective nuclear charge. Okay, so di soalan nak the false statement. So, effective nuclear charge of oxygen bigger than lithium. Ya, betul, sebabnya proton number of oxygen bigger than lithium. Okay, attraction between valence electron and nucleus stronger in oxygen. Ini juga betul sebab saiz oksigen lebih kecil daripada lithium. Dan C, ability of an oxygen to attract the shared electron decrease. Ini statement yang salah. Sepatutnya dia increase. Okay, sebab apa? Sebab oksigen mempunyai saiz yang lebih kecil daripada lithium. Jadi dia nak tarik, keupayaan dia nak tarik elektron tu lebih kuat sebab saiz dia kecil. Size of oxygen atom is smaller than lithium atom. Ni statement yang betul. So, jawapannya adalah C. Okay, for the question number 23, consider the reaction. Okay, dia bagi hydrogen gas react with oxygen gas, produce H2O gas. Which of the following correctly state the expression for the equilibrium constant for this reaction? Okay, ada dua perkara yang perlu awak ketahui sebelum menjawab soalan ini. Okay, yang pertama sekali ialah kita kena identify whether it homogeneous or heterogeneous system. Kalau homogeneous system, reactant and product in the same phase. So, dalam case this one,
soalan ini adalah homogeneous system. Okay, so kalau heterogeneous system, reactant and product at a different phase. Jadi yang solid dengan liquid we ignore in our expression sebabnya concentration of solid and liquid constant. So perkara yang kedua yang perlu awak tahu adalah to express the Kc ataupun Kp, dia ialah Kc ataupun equilibrium constant sama dengan concentration of product, power of stoichiometry coefficient, rise of some power, okay, so over concentration of reactant, power of stoichiometry coefficient. So dalam kes kita ini adalah produk, this one adalah produk, okay, dua ini adalah reactant. Jadi cara kita express Kc kita ialah sama dengan kepekatan H2O power of 2, okay, sebab dia ada stoichiometry coefficient 2, bahagi dengan reaktan kita ialah concentration H2 power of 2 dan juga concentration O2. Jadi kalau lihat pada jawapan dia adalah C. Okay, untuk soalan nombor 24, so dia tanya which of the following statement are false about chemical equilibrium. Okay, so pilihan jawapan A dia ialah reversible reaction occur in both forward and backward reaction. Okay, so reversible memang tindak balas berbalik iaitu forward dan juga backward reaction. So statement A adalah betul. The concentration reactant decrease with time. Okay, ni juga betul sebabnya kepekatan reaktan akan berkurang terhadap masa. So peringkat awal reaktan adalah maksimum. Tetapi bila tindak balas berlaku, maka reaktan akan berkurang dan produk akan mula meningkat. The concentration of product increase with time. Also this one betul. Dan the concentration of pure solid and pure liquid appear in the equilibrium constant expression. Okay, ni adalah statement yang salah. So jawapannya should be D lah. So solid and liquid takkan appear dalam expression Kc dan juga Kp kita sebabnya dia punya concentration adalah constant. Okay, untuk soalan yang ke-25, ini daripada chemical equilibrium. Okay, so dia ada sedikit pengiraan. Okay, so consider the following reversible reaction. Dia bagi kita maklumat yang pertama, dia bagi volume 3 liter. Okay, the following amount are found in equilibrium. Okay, dia cakap dijumpai pada ke equilibrium. Iaitu ini adalah mol bagi nitrogen, ini adalah mol bagi hidrogen dan ini adalah mol bagi amonia. So ni persamaan dia. Soalan minta calculate the value of Kc. Okay, so untuk soalan ini student akan mula tertanya-tanya ada ice stable ataupun tidak. Itu saja yang biasa masalah pelajar. So dalam soalan ini dah jelas dan nyata, dia dah nyatakan kepada kita dia at equilibrium. Ni keyword dalam soalan. Jadi mol yang diberi tu kita dah ada at equilibrium, maka kita divide dengan dia punya volume untuk mencari concentration. Okay, so lepas tu baru kita terus gantikan. Okay, so soalan ini jawapannya should be 1.99. So lihat macam mana kita dapat 1.99. Okay, ini persamaan yang diberi. So apa yang kita perlu buat adalah kita kena calculate the concentration at equilibrium. Okay, sebab dia bagi mol at equilibrium. So ini adalah at equilibrium. Okay, so kita ada mol dan kita ada volume. Kita bahagi dua nilai itu, mol untuk N2 dan kita bagi dengan volume 3 liter tadi. So kita dapat 0.014 molar untuk concentration N2. Okay, kemudian kita dah dapat this one. Kita nak cari concentration H2 pula. Okay, sama juga bilangan mol dia, number of mol divide by volume.
So kita dapat 0.172 molar. Okay, so this one clear. So kita cari satu lagi iaitu produk kita kepekatan NH3. So same formula. So we just substitute the value and then we get 0.0119 molar. Okay, so based on equation, we can express the Kc. Okay, so macam tadi, the concentration of product, power of stoichiometry coefficient over the concentration of reactant, power of stoichiometry coefficient. So ini produk kita, this one our product, and dua ni adalah kita punya reactant. Okay, so kita akan dapat Kc sama dengan concentration NH3 power of 2 over concentration N2 times concentration H2 power of 3, and then kita substitute all the value yang kita dapat this one, dan kita akan dapat 1.99. So Kc and Kp no unit. Okay, soalan nombor 26, dia tanya how is equilibrium constant expression can be right. Okay, so macam tadi kita dah tulis nak cari K, caranya ialah concentration of product rise a certain power over concentration of reactant rise a certain power. Okay, so mesti produk bahagi dengan reactant. So by dividing the concentration of the product rise to a certain power by the concentration of reactant. Okay, ni betul lah ni. Okay, ni cara dia. A. By dividing the concentration of the reactant. Ni salah. Dia mesti produk dahulu. By multiplying, salah. By adding, ni pun salah. So the answer should be A lah. Okay, untuk soalan nombor 27, the rate law of the overall reaction is K. Okay, so saya tulis kat sini. Rate sekarang sama dengan K, concentration A power of 1, concentration B power of 0. Okay, so order of reaction respect to A is 1 and then order of reaction respect to B is 0. Okay, so which of the following will not? Dia tidak akan meningkatkan the rate of reaction. Okay, so kalau B power of 0 ni maksudnya nilai ini adalah equal to 1. Jadi kalau kita perhatikan rate sekarang tidak bergantung kepada kepekatan B, dan rate akan meningkat jika kepekatan A meningkat. So pilihan jawapan yang ada adalah increasing the concentration of reactant A. Ni betul, soalan nak tidak. Okay, so soalan B, kita increase the concentration of B. So inilah jawapannya salah. Okay, sebab B sekarang tidak mempengaruhi rate. Sebab B adalah zero order. Dan nilai ni bila kita gantikan, dia adalah bersamaan dengan 1. So kita increase the temperature, also rate juga akan increase. Dan bila kita adding the catalyst, also rate akan increase. Iaitu kita speed up the reaction. Jadi jawapannya adalah B. Okay, untuk soalan nombor 28, dia kata the burning splint will burn more vigorously in pure oxygen than in air because nitrogen is a reactant in combustion and its low concentration in pure oxygen catalyze the combustion. Okay, oxygen is a reactant in the combustion and the concentration of oxygen is high in pure oxygen than in the air. Oxygen is a product of combustion. So C ni salah. Okay, dan D, oxygen is a catalyst for combustion. D juga salah. Jawapannya adalah B. Okay, untuk soalan nombor 29, for the gaseous reaction X2 plus 2Y2 hasilkan 2XY2, semua dalam gaseous phase. The rate equation is found to be rate equal to K concentration X2 times concentration Y2. So this one first order respect kepada dua-dua reactant. If the concentration of the reactant is double and then we keeping the temperature, by what factor will be rate of reaction change? Okay, so jawapannya adalah should be 4. Okay, macam mana nak dapat jawapan 4?
Okay, so first one kita kena tulis dia punya rate tadi. Okay, so K concentration X2 times concentration Y2 dan diberi bahawa kepekatan X dan Y ni ditingkatkan 2 kali ganda, maka kita gantikan nilai okay, rate sama dengan K, so 2 kali ganda, 2X2 dan juga 2Y2 dan kita akan dapat this one adalah 4. Okay, so saya pemudahkan di sini. So saya akan dapat rate sama dengan K concentration 2x2 times concentration 2y2. So because we increase double. Okay, so jadi 2 darab 2 4. So saya akan dapat rate sini sama dengan saya faktoriskan keluar 4k concentration x2 times concentration y2. Jadi kita nampak dengan jelas kat sini okay, y ini adalah ratio ni adalah 4, dia akan increase by 4 factor. Okay, so sama juga kalau kita gantikan dia dengan kita naikkan 2 kali ganda lagi, so kita akan dapat 16. Okay, so kita naikkan 2 kali ganda lagi. So daripada 2 dia jadi 4, so kita dapat ni 16. So kalau kita lihat 4, 16, so dia increase by 4 factor. Okay, so the answer should be 4. Okay, untuk soalan nombor 30, the rate of formation of water from the reaction is 0.035. Okay, so this one dia bagi kepada kita 0.035 molar per second. Dan juga dia tanya what is the rate of H2O2. So sini rate sama dengan berapa. Okay, so untuk menjawab soalan ni, awak kena tulis differential rate equation. Jawapannya mesti D. Kenapa dapat D nanti saya jelaskan kejap lagi. So, rate kita sekarang adalah sama dengan differential rate equation. 1 negatif 1/2 D concentration MnO4 minus over dt sama dengan negatif 1/6 D concentration H plus over dt sama dengan negatif 1/5 D concentration H2O2 over dt. Okay, sama dengan positif 1/2 D concentration Mn2 plus over dt sama dengan positif 1/8 D concentration H2O over dt dan ni sama dengan positif 1/5 D concentration O2 over dt. Okay, so sebelah kiri adalah disappearance, sebelah kanan adalah formation. Jadi dia dah bagi kepada kita H2O. Okay, ini dia bagi H2O dan dia suruh cari di sana. So kita akan ambil guna pakai dua ni. Okay, so caranya ialah okay, ni maklumat yang dia bagi. So rate sama dengan untuk H2O2 negatif 1/5 tadi D concentration H2O2 over dt dan ni sama dengan ni adalah disappearance sama dengan formation bagi air tadi 1/8 dH2O over dt dan dH2O over dt ni nilai seketul ni adalah this one 0.035. Okay, so kita gantikan, kita nak H2O2, so dia akan jadi negatif D concentration H2O over H2O2 over dt. Saya tinggalkan tanda negatif sebab dia disappearance sama dengan 1/8 darab 0.035 dan 5 ni bawa pergi ke sana darab dengan 5. So ni bila you tekan calculator you akan dapat jawapan dia D tadilah. Iaitu berapa tadi? Jawapannya adalah 2.19 kali 10 negatif 3 molar per second. So jadi itu saja daripada saya. So kita dah bincang soalan 17 hingga soalan 30. Okay, so terima kasih dan good luck for your PSPM bagi subjek DK 014
dan di sinilah awak yang akan menentukan journey bagi kehidupan awak. So itu saja. Thank you. Selamat malam. Terima kasih diucapkan kepada Encik Ahmad Effendi. Alhamdulillah, 30 soalan objektif telah berjaya dibincangkan pada malam ini. Madam berharap anak-anak pelajar dapat memperoleh sedikit sebanyak ilmu dan panduan bagi menghadapi PSPM yang akan berlangsung tidak lama lagi. Besar harapan dari pihak kami, pensyarah-pensyarah, agar pelajar dapat mengulang kaji dan dapat menjawab soalan PSPM dengan jaya. Kami akan selalu mendoakan agar semua anak pelajar memperoleh kefahaman, didatangkan ilham, diberi kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan ketika menjawab PSPM. Kita akan mengakhiri program pada malam ini dengan sebuah lagu yang Madam harap dapat menaikkan semangat dan memberikan inspirasi kepada para pelajar semua. Semoga ada rezeki dan jodoh kita. Kita akan bertemu lagi pada sesi yang akan datang di semester baru. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Sarai. Class, pass the test papers down. Yes, luckily I passed. How much did you get? Passed also. Good job. 59. Shirley, what happened? Let's take it one step at a time, okay? Where do earthquakes occur most often? Along the edges of tectonic plates. Do you understand what it means? Mangroves protect coastal areas from erosion. As you can see behind me, the mangroves have roots that are exposed. So how do the exposed roots reduce erosion? The sea used to come all the way up to there. Madam Puah, is that area also reclaimed land? Yes, that's a good question. The speed of the river slows down and sediments begin to accumulate, forming landmass. What are the land masses known as? Shirley? Deltas? Yes, that's right. Do you understand the subject better now? Yeah, I'll try to get C5 for the mid-year exam. Just try your best, Shirley. 哎呦，这个天气真的吓人的嘞！忽然间下这么大的雨。哦，是雨季来的，每年的雨季大概就是这个时候。哦， Pass the papers down. Madam Puah, what do you mean by well done? I still failed. You worked hard and made a big improvement. Isn't that more important? Keep up the good work, Shirley.